Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi bertemu lagi dalam siri yang seterusnya. Masa siri yang pertama dulu saya dah bagi tahu bahawa saya tak mau cerita berkenaan dengan Ismail Namas tu dah. Sebab banyak orang pun dah biasa dengar cerita ni. Tetapi kemudiannya ada beberapa orang minta saya untuk ceritakan Ismail Namas kerana mereka masih belum pernah mendengar cerita ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita cerita berkenaan dengan Ismail Namas. Okey, yang dimaksudkan dengan perkataan Ismail Namas ni dalam bahasa banyak kegunaan bahasa-bahasa macam orang Hindustan pun kan, ataupun di setengah-setengah tempat di kawasan yang berbahasa Parsi, apa semua mereka sebut Namas. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di negara-negara barat pun, yang mana yang asal daripada keturunan Muslim yang duduk di sana pun, mereka menyebut namas. Bagi nak bagi tahu kata solat tu dia sebut namas. Jadi Ismail Namas ni maksudnya Ismail tidak solat. Ismail tidak solat. Jadi kisahnya Ismail Namas ni adalah seorang yang bernama Ismail yang berada di kawasan Mashhad, yang berada di kawasan Mashhad. Yang dia ni dikenali sebagai orang yang tak pernah sembahyang. Orang yang tak pernah sembahyang. Malahan orang biasa tanya kepada isteri dia pun, isteri dia kata isteri dia tak pernah nampak suami dia semenjak kahwin. Maksudnya semenjak kahwin tu isteri dia tak pernah nampak suami dia solat. Maka dia dikenal dan terkenal di kawasan itu dengan gelaran Ismail Namas, iaitu Ismail yang tak pernah solat. Ni cerita dia lah. Jadi cerita dia ni, ini cuma cerita daripada cerita-cerita. Saya pun tak pasti, saya rasa tak tahulah ada dalam riwayat ke tidak, tapi saya rasa bukan di dalam riwayat lah. Ini cerita saja. Maksudnya cerita-cerita daripada orang yang popular lah, kisah-kisah daripada orang yang popular. Cuma cerita saja lah, kena faham tu. Jadi berkenaan dengan Ismail Namas ni, kisahnya bermula apabila seorang saudagar. Dia ni kerja dia adalah berniaga. Dan apabila dia berniaga, dalam masa setahun tu dia akan ambil masa cuti sebulan. Yang mana sebulan itu dia gunakan sepenuhnya untuk datang berziarah ke makam Imam Ali Ridha di Mashhad. Maksudnya dia datang ke makamnya Imam Ali Ridha ni sebulan. Jadi sebulan ni dia sediakan siap-siap dah belanja dia. Maksudnya belanja untuk dia duduk selama sebulan. Untuk dia makan, untuk dia sewa tempat tinggal. Sebab dia pun bukan orang situ, dia nak main duduk sebulan di situ. Lepas tu untuk dia bersedekah, untuk dia buat makan, yang mana selayaknya untuk sebulan lah. Jadi dia akan bawa duit siap-siap. Duit dia yang lain-lain tu dia tak bawa lah. Dia tak bawa, dia cuma bawa untuk keperluan dia sebulan sahaja. Jadi apabila dia pergi berziarah kepada Imam Ridha pagi, petang, malam, dia sentiasa berziarah selama sebulan tu. Jadi tiba-tiba pada suatu hari duit dia hilang. Yang ada dekat dia tu cuma duit yang dia asingkan, hanya boleh bertahan beberapa hari saja. Tapi duit dia yang satu jumlah yang dia simpan tu hilang. Jadi apabila hilang, dia tak dapatlah berziarah ke makam, duduk di makam Imam Ridha itu sampai sebulan kalau kata hilang. Tapi memang itu adalah rutin dia setiap tahun, dia akan duduk sebulan di makam Imam Ridha. Jadi apabila duit dia hilang, jadi pada malam tu dia berdoa kepada Allah dan dia bertawassul kepada Imam Ali Ridha dan dia sampaikan masalah dia berkenaan dengan duit dia yang hilang. Jadi pada malam tu dia bermimpi. Jadi dalam mimpi dia tu, Imam Ridha alaihissalam kata kepada dia bahawa besok sebelum subuh, pagi-pagi sebelum subuh, kamu tengok orang yang pertama kali masuk berziarah ke makam aku, kamu tanya berkenaan duit kamu kepada dia. Kamu tanya masalah kamu ini kepada dia, orang yang pertama sekali yang berziarah. Jadi besoknya tu dia lihat orang yang pertama sekali datang berziarah tu adalah, dan dia kenal, oleh kerana dia tiap-tiap tahun datang, dia kenal itu adalah Ismail. Dan dia pun tahu Ismail ni gelarannya Ismail Namas. Dan dia pun tahu semua orang kata Ismail ni tak pernah solat. Jadi bila dia tengok Ismail mai, dia fikirlah hati dia kata, dia jadi tak yakin dengan mimpi dia tadi lah. Dia kata tak mungkin lah orang ni satu manusia yang tak pernah sembahyang. Dia kata lagu tu lah. Jadi besoknya tu
dia berdoa kepada Allah dan bertausul kepada Imam Ridha lagi, dan dia beritahu bahawa dia perlukan duit tersebut. Dia harap Allah bantu untuk jumpakan duit tersebut. Jadi pada malamnya dia bermimpi lagi. Imam Ridha AS datang di dalam mimpi dia dan berkata, besok pagi-pagi kamu tengok orang yang pertama sekali berziarah kepada aku, kamu tanya, kamu adukan masalah kamu kepada dia. Jadi esoknya tu apabila dia tengok balik, dia tengok betul lah Ismail Namas juga sekali lagi yang datang. Jadi dia dalam tak percaya dia pun ditanya juga kepada Ismail. Dia kata, saya datang untuk mengadukan kepada kamu. Kemudian Ismail kata, berkenaan dengan wang kah? Berkenaan dengan wang kamu yang hilang. Dia kata, ya. Ismail kata, ini aku ada bawakan duit untuk kamu. Ini aku bawakan duit untuk kamu. Cukup jumlahnya seperti duit kamu yang hilang. Dan dia pun ambil dan dia lihat memang itu bukan duit dia. Maksudnya itu pemberian daripada Ismail kepada dia. Tapi dia pun heran sebab cukup dengan duit dia yang hilang. Kemudian dia kata juga kepada Ismail, dia kata, minta maaf, saya terpaksa tanya juga, bagaimana kamu mendapat sehingga kedudukan yang begini sedangkan kamu ni sembahyang pun tidak. Jadi Ismail kata kat dia, saya pendekkan ceritalah, Ismail katakan kepada dia, sekarang ikut kepada saya. Ikut saya. Jadi dia pun bawa Ismail. Dia punya kejadian ni bukanlah kata zaman moden ni, tapi tidaklah sampai terlalu lama lah kita kata. Kan? Dia bawa Ismail ikut kepada dia. Saudara tu ikut kepada dia sampai di satu tempat, dia suruh saudara tu duduk dan dia pun duduk dengan saudara tu. Kemudian dia buat sesuatu dan akhirnya mereka lihat di kawasan itu ada ramai orang. Kemudian Ismail kata kepada dia, itu yang sedang datang itu adalah imam zaman kamu, Imam Mahdi yang sedang datang tu. Dia pun, saudara tersebut pun bangun. Saudara tersebut pun bangun. Dan apabila saudara tersebut bangun, dia cuba untuk menyambut ketibaan imam. Tapi imam datang dan imam memberikan salam terlebih dahulu kepada dia. Dan kemudian imam pun berbual-bual dengan dia dengan begitu mesra. Dan kemudian dalam hati dia tu terdetik juga berkenaan dengan Ismail ni. Kemudian dia kata kepada imam, dia kata, saya satu benda yang saya duk terfikir, yang saya perlu tanya juga kepada imam, wahai tuanku, bagaimanakah Ismail ini sehingga mendapat kedudukan seperti ini, dia dapat datang berjumpa dengan imam dalam keadaan yang seperti ini sedangkan dia sembahyang pun tidak. Kemudian apa jawab imam? Imam kata, sememangnya Ismail itu tidak sembahyang di mata kamu. Kerana apa? Kerana setiap kali datangnya waktu sembahyang, dia akan datang untuk bersembahyang bersama dengan kami di sini. Maksudnya Ismail itu akan datang berjemaah. Datang solat berjemaah dengan imam. Dengan imam dan orang-orang yang berada di sekeliling imam. Dia kata, sememangnya kamu lihat dia tidak sembahyang di sisi kamu. Tetapi setiap kali pada waktu sembahyang, dia datang untuk bersolat bersama-sama dengan kami di sini. Itu cerita Ismail Namas. Dan seperti yang saya katalah, kalau berkenaan dengan cerita ni, mungkin Ismail ini orang yang 300 orang tu. Para sulaha yang 300 orang yang mengelilingi imam, yang berada dalam lingkaran di sekeliling imam, yang jumlahnya 300. Yang maksudnya kalau kata wafat seorang, imam akan ganti dengan seorang yang lain. Itu yang kita katakan cerita Ismail Namas. Walaupun ini hanya cerita, dan tuan-tuan pun sedangkan ini, kalau ini bukan riwayat, maka boleh tolaklah kalau tak mau percaya pun. Tetapi apa pengajaran dia di sini? Ada orang-orang yang begitu dekat dengan imam. Maksudnya itulah kita nak cuba mencapai supaya kita dapat menjadi seperti orang-orang seperti yang dikatakan Ismail Namas itu, yang sentiasa boleh berjumpa dengan imam walaupun imam ghaib pada kebanyakan orang, tetapi dengan kita sentiasa boleh berjumpa dengan imam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.